Assalamualaikum dan salam perpaduan satu Malaysia. Selamat datang ke saluran belajar bahasa Inggeris secara mudah. Saluran ini memberi fokus kepada perkongsian teknik memahami bahasa Inggeris dengan penerangan menggunakan bahasa Melayu. Terdapat 4 video pertama dalam saluran ini. Video-video ini adalah bertujuan sebagai pengenalan dan persediaan. Jika anda berminat hendak mendapat manfaat dari saluran ini, saya syorkan anda menonton ke-4 video tersebut. Video nombor 1 adalah berkenaan saluran belajar bahasa Inggeris secara mudah. Video nombor 2 adalah berkenaan memilih kamus yang bagus. Video nombor 3 akan membincangkan berkenaan peralihan kepada berfikir dalam bahasa Inggeris. Dan video nombor 4 akan membincangkan soal mengapa belajar bahasa Inggeris kelihatan sukar. Beberapa penyataan sebelum kita meneruskan perbincangan. Yang pertama, saya bukan seorang guru bahasa Inggeris. Dahulunya, saya bekerja sebagai jurutera dalam industri minyak dan gas. Sewaktu bekerja, saya berpengalaman dalam menyediakan pelbagai dokumen, dan dokumen-dokumen ini adalah di dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, saya tidak mempunyai kelulusan khusus untuk mengajar bahasa Inggeris. Oleh itu, saluran ini adalah lebih untuk saya berkongsi pengalaman, berkongsi masalah-masalah yang saya hadapi sewaktu mempelajari bahasa Inggeris. Begitu juga, saluran ini tidak mengikuti mana-mana sukatan mata pelajaran. Lokasi yang terbaik dan sukatan mata pelajaran yang terbaik untuk pembelajaran adalah sebagaimana di sekolah. Sama ada sekolah rendah, sekolah menengah atau kolej. Jika ada sebarang kesilapan, komen dan cadangan, sila kemukakan seperti di ruang pertanyaan. Yang ketiga, saluran ini memberi fokus kepada pemahaman asas-asas nahu bahasa Inggeris dan kemahiran membina ayat. Tetapi saluran ini tidak bertujuan atau tidak memberi fokus untuk meningkatkan kemahiran dalam aspek pendengaran, listening, atau aspek pertuturan, speaking, atau aspek pengubahan, composition. Peringkat kandungan dalam saluran ini adalah peringkat asas sehingga pertengahan. Untuk video kali ini, saya akan membincangkan beberapa topik. Yang pertama, tujuan dan objektif saluran ini diwujudkan. Yang kedua, penonton sasaran. Yang ketiga, bahasa penghantar yang digunakan. Yang keempat, persediaan bagi memanfaatkan saluran ini. Yang kelima, pentingnya memahami bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, jika anda ada persoalan, bagaimana anda boleh mengajukan persoalan tersebut kepada saya untuk dijawab. Tujuan dan objektif saluran ini diwujudkan. Yang pertama, saya ingin berkongsi teknik-teknik mudah bagi memahami bahasa Inggeris, bagi membantu penonton sasaran merungkaikan permasalahan yang mungkin sama dengan apa yang saya hadapi semasa saya mempelajari bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya dahulunya memang begitu lemah. Dalam peperiksaan penilaian darjah 5, saya hanya mendapat grade C. Peperiksaan ini telah ditukar kepada UPSR untuk darjah 6 dan kemudian dimansuhkan. Untuk peperiksaan sijil rendah pelajaran tingkatan 3, saya hanya mendapat grade 8. SRP ini juga telah ditukar kepada PMR dan kemudian dimansuhkan. Untuk sijil pelajaran Malaysia tingkatan 5, saya berjaya mendapat grade 3. Tetapi pencapaian ini bukanlah disebabkan kerana saya faham dalam nahu bahasa Inggeris, tetapi lebih kepada saya menghafal soalan-soalan tahun-tahun lepas. Hanya pada umur 20 tahun, sewaktu saya di kolej, baru saya berjaya merungkai kebuntuan dalam bahasa Inggeris. Dan saya mula faham apa yang dahulunya saya tidak faham dan apa yang dahulunya memberi permasalahan kepada saya sewaktu saya mempelajari bahasa Inggeris. Yang kedua, saya ingin membantu penonton sasaran memahami perkara asas bahasa Inggeris bagi membolehkan mereka meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris secara kendiri. Selepas memahami asas bahasa Inggeris di saluran ini, maka
bolehlah guna sumber-sumber lain untuk mempertingkatkan kemahiran, sama ada di radio, televisyen, internet dan sebagainya. Penonton sasaran. Penonton sasaran saya yang pertama adalah pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah atau di kolej. Boleh jadi mereka ini gagal dalam ujian ataupun peperiksaan bahasa Inggeris. Boleh jadi juga mereka lulus tetapi mendapat markah yang rendah. Untuk pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris, jika mereka memberi fokus pada kandungan video di saluran ini, insya-Allah dengan mudah mampu mendapat peratus kelulusan lebih dari 80%. Pelajar yang secara konsisten mendapat markah dalam peperiksaan ujian bahasa Inggeris lebih dari 80%, biasanya pelajar-pelajar ini sudah memahami asas-asas nahu bahasa Inggeris. Jadi mereka mungkin tidak dapat banyak manfaat melalui saluran ini. Mereka boleh gunakan saluran ini sekadar bahan ulang kaji. Penonton sasaran yang kedua adalah pekerja yang lemah dalam bahasa Inggeris. Mereka ini sudah di alam pekerjaan dan ingin menguasai bahasa Inggeris bagi tujuan kerjaya, tetapi mungkin terdapat kekangan masa untuk belajar bahasa Inggeris secara formal. Saluran ini, jika diikuti, akan membolehkan pekerja yang lemah dalam bahasa Inggeris melakukan pembelajaran bahasa Inggeris secara kendiri. Bahasa pengantar yang digunakan. Dalam saluran ini, penerangan untuk semua video-video akan menggunakan bahasa Melayu, dialek Johor Riau. Suatu penerangan perbandingan akan dibuat antara struktur ayat bahasa Inggeris dan struktur ayat bahasa Melayu bagi memudahkan pemahaman. Jadi untuk mengikuti kandungan video dalam saluran ini, anda diperlukan untuk menguasai bahasa Melayu, bukan sahaja dari segi pertuturan tetapi juga dari segi nahu bahasa Melayu itu sendiri. Persediaan bagi memanfaatkan saluran ini. Yang pertama, sediakan buku dan pen untuk mengambil nota. Untuk saluran ini, kita akan mengikuti teknik 3M yang diamalkan di sekolah, iaitu mendengar, membaca dan menulis. Teknik 3M ini adalah teknik yang terbaik untuk mempelajari apa-apa subjek sekalipun. Sila gunakan buku tersebut untuk catatkan daftar kata untuk rujukan kemudian. Sila catatkan juga sebarang kandungan video atau ketidakfahaman tentang nahu yang digunakan dalam ayat bahasa Inggeris. Boleh jadi ayat bahasa Inggeris ini anda jumpai di dalam kertas peperiksaan atau majalah atau surat khabar. Dan jika masih tidak faham selepas ulang kaji, anda boleh kemukakan soalan kepada saya. Yang kedua, beli satu kamus yang bagus sebagai rujukan. Di dalam video berikutnya, saya akan menerangkan ciri-ciri yang perlu ada bagi kamus yang bagus untuk memudahkan pembelajaran bahasa Inggeris, terutama kepada mereka yang mempelajari bahasa Inggeris secara kendiri. Tetapi, jika anda sudah ada kamus, maka manfaatkan kamus tersebut kecuali jika kamus tersebut tidak ada ciri-ciri yang diperlukan. Yang ketiga, beli satu buku yang mengandungi soalan-soalan ujian bahasa Inggeris atau soalan peperiksaan tahun-tahun lepas. Gunakan buku tersebut sebagai taksiran secara kendiri untuk menilai tahap penguasaan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, anda boleh cuba menjawab soalan ujian setiap minggu dan ambil perhatian terhadap peratusan markah yang dicapai. Sebagai alternatif, anda boleh gunakan soalan-soalan yang terdapat di laman sesawang. Sebagai contoh, Cambridge English. Yang ini standard dia agak tinggi. Ataupun di Job Street. Ini untuk mereka yang sudah bekerja ataupun ingin bekerja. Untuk Job Street ini, anda perlu bina akaun dan profil. Dan di dalam Job Street itu nanti akan ada ujian taksiran bahasa Inggeris. Yang keempat, untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, perlu biasakan dengan penggunaan fungsi-fungsi pemain video YouTube, iaitu butang play, butang pause dan titik merah untuk maju ke depan atau undur ke belakang sewaktu menonton video.
Dan juga yang terakhir adalah butang download untuk menonton tanpa capaian internet. Dan yang terakhir sekali, mulakan lebih kerap mendengar program bahasa Inggeris di radio ataupun menonton rancangan bahasa Inggeris di TV dan internet, ataupun dengan banyakkan membaca artikel-artikel bahasa Inggeris dalam pelbagai bidang, sama di hiburan, ekonomi, politik dan sebagainya. Pentingnya memahami bahasa Inggeris. Yang pertama, terutama untuk pelajar, kita perlu pencapaian kredit dalam bahasa Inggeris di dalam SPM bagi membolehkan kita memilih jurusan yang diimpikan di kolej. Sewaktu zaman saya dahulu, ini adalah perkara yang paling merisaukan saya. Jadi sebagai cara mudah, saya menggunakan teknik menghafal untuk mendapat keputusan kredit dalam SPM. Untuk mereka yang sudah bekerja atau akan memasuki alam pekerjaan, biasanya di alam pekerjaan, semua dokumen, komunikasi, perisian dan bahan rujukan adalah di dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, bahasa Inggeris adalah penting untuk pembelajaran secara berterusan. Di era internet, amatlah mudah untuk kita mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dalam pelbagai bidang. Tetapi bahan-bahan ini kebiasaannya adalah di dalam bahasa Inggeris. Dan yang terakhir adalah untuk kita menjadi rakyat yang bersikap kritis dan mampu untuk mentelaah maklumat dari pelbagai pihak dan membuat penilaian sendiri terhadap pelbagai isu-isu semasa. Sebagai contoh, jika kita ingin menilai isu ataupun perbincangan di dalam sistem pencukaian seperti GST, maka untuk kita membuat rujukan sama ada GST ini bagus atau tidak, maka kita perlu merujuk kepada bahan ataupun maklumat mengenai GST ini yang kebiasaannya wujud dalam bahasa Inggeris. Sekarang kita akan membincangkan bagaimana anda boleh menghantar persoalan berkenaan bahasa Inggeris untuk saya jawab. Saluran ini masih lagi di peringkat awal, jadi perjalanan masih lagi jauh untuk saya berkongsi pengalaman dan masalah-masalah yang saya hadapi sewaktu mempelajari bahasa Inggeris. Begitu juga, perjalanan masih lagi jauh untuk anda mempelajari dari pengalaman-pengalaman yang saya akan kongsikan. Jika anda ada sebarang persoalan, boleh hantarkan persoalan tersebut ke Telegram Group Belajar Bahasa Inggeris Secara Mudah. Logonya sama seperti di video ini. Sila pastikan anda selindungkan nombor telefon dan gambar profil. Sila pastikan anda menghantar setiap soalan hanya dalam satu mesej dengan mengandungi soalan atau gambar yang mengandungi soalan tersebut. Sebagai contoh, jika anda melihat satu ayat bahasa Inggeris di dalam kertas peperiksaan atau surat khabar atau majalah, maka anda boleh mengambil gambar ayat bahasa Inggeris tersebut dan hantar kepada saya berserta dengan soalan. Anda tidak benarkan menghantar iklan. Penghantaran iklan akan menyebabkan nombor akaun anda akan disekat. Soalan-soalan spesifik berkenaan nahu bahasa Inggeris akan saya kumpulkan dan jawab secara berkala. Begitu juga, soalan-soalan berbentuk umum akan saya kumpulkan dan jawab secara berkala. Jika bidang tersebut tidak berkaitan dengan saya, maka saya akan cuba dapatkan bantuan dari rakan-rakan untuk menjawab soalan tersebut. Seperti yang kita tahu, saluran ini tidak akan mengikuti mana-mana sukatan mata pelajaran. Jadi anda boleh menghantar soalan berkaitan topik yang masih belum disentuh. Jawapan tidak akan dibuat secara individu. Oleh itu, tidak akan ada mesej peribadi dari saya. Sila awasi skam. Terima kasih kerana menonton video di saluran ini. Semoga berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.